Dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nur Amnah binti Muhammad, Guru Bahasa Melayu tahun 5 pada tahun ini. Baiklah, dah bersedia untuk belajar bersama cikgu pada minggu ini? Dah makan ke? Okey, sebelum tu, cikgu nak kamu bersedia dengan buku teks, juga buku latihan serta alat tulis. Pada minggu ini, kita akan belajar tentang kata ganti nama. Kata ganti nama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama diri, tanya dan tunjuk. Baiklah murid-murid, buka buku teks pada halaman 12. Petikkan dalam buku teks pada halaman 12 ialah dialog. Okey, dialog, ada 2 dialog di situ. Tajuk pertama ialah usaha kita bersama. Manakala dialog yang kedua ialah seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Perhatikan dalam petikan ada perkataan yang diwarnakan merah, biru dan juga hijau. Pak cikgu tak silap lah ya. Okey, baca dahulu petikan tersebut dan fahamkan. Apa yang kamu dapat perhatikan pada petikan tadi? Dalam petikan tu, kalau kita perasan, ada 3 jenis kata ganti nama, iaitu kata ganti nama diri yang terdiri pada saya, kami, kita, mereka, beta dan baginda. Ada juga kata ganti nama tanya seperti apa, mana dan siapa. Dan terakhir ialah kata ganti nama tunjuk seperti sana, sini, situ, itu dan ini. Baik, kata ganti nama diri kita bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama cikgu terangkan dahulu kata ganti nama diri pertama. Kata ganti nama diri pertama ni menggantikan diri sendiri, diri kita sendiri, iaitu orang yang bercakap. Macam cikgu sekarang, cikgu tengah bercakap. Okey, terbahagi kepada beberapa. Contohnya aku. Aku ni kita gunakan apabila kita bercakap dengan orang yang rapat atau mesra dengan kita. Contoh dengan kawan kamu, dengan kawan baik kamu kan. Contohnya aku nak pergi kedai. Kau nak ikut tak? Contohlah. Ataupun juga kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Tuhanku, aku bermohon. Jadi kita gantikan nama diri kita, aku. Okey? Yang keduanya ialah saya. Saya ni kita gunakan apabila bercakap dengan orang yang baru kita kenal. Nama saya Nur Amnah Muhammad. Contohlah. Tu orang yang baru kita kenal ataupun dalam suasana yang lebih rasmi. Contohnya kamu bercakap dengan cikgu. Cikgu, saya nak pergi ke tandas. Contohnya ya. Okey, yang ketiga ialah beta. Beta ni digunakan oleh raja atau sultan. Okey, apabila mereka bercakap dengan rakyat. Contohnya, beta menitahkan rakyat jelata berkurung di dalam rumah. Contoh, okey, itu sultan-sultan lah. Kalau macam rakyat biasa macam kita, tak boleh guna benda tu. Okey. Yang keempat ialah patik. Patik digunakan pada dalam bahasa istana juga ataupun lebih banyak pada zaman dahulu ketika kita bercakap dengan raja atau sultan. Contohnya bila kita pergi menghadap dekat sultan tu kita nak cakap, ampunkan patik tuanku. Itu kita. Okey. Dan selain pada tu, itu ialah untuk yang perseorangan. Kita juga ada juga kata ganti diri yang pertama ni, kami. Kami, kita ni merujuk kepada diri sendiri, juga mewakili beberapa orang yang bersama kita pada ketika itu. Okay. Contohnya, cikgu, kami hendak pergi ke Padang. Jadi awak cakap dan mewakili beberapa orang kawan awak juga ketika itu. Dan yang terakhir ialah kita. Kita ni digunakan untuk diri sendiri serta orang lain. Okey, contohnya kita mestilah mencuci tangan sebelum makan. Itu kata ganti nama diri yang pertama.
Okey, kita teruskan dengan kata ganti nama diri yang kedua. Okey, yang kedua ni contohnya menggantikan diri orang yang kita ajak bercakap dengan kita. Okey, dia duduk depan kita lah contohnya, ataupun dia berada di tempat lain tapi kita bercakap dengan dia. Okey, contohnya kita gunakan perkataan anda. Anda ni kita cakap dalam suasana yang macam lebih rasmi, ataupun macam kita nak buat pengumuman atau dalam iklan. Contohnya apa ayat dia? Kerjasama anda amat dihargai secara umum kan, dia cakap macam tu. Ataupun sila dapatkan borang permohonan anda di kaunter penyambut tetamu. Tu kita ajak orang bercakap. Okey. Yang kedua ialah awak. Awak kita gunakan dengan orang yang mempunyai hubungan yang rapat dengan kita. Contohnya apa? Apa ayat dia? Ayat dia contohnya macam ni. Awak hendak ke mana? Tanya Amin kepada Adi. Contoh awak. Ataupun saya mahu awak pergi ke Padang sekarang. Contoh ya. Okey, yang ketiga ialah engkau. Engkau, kita bercakap juga dengan orang yang ada hubungan rapat dengan kita, ataupun kita gunakan engkau tu ketika kita berdoa kepada Tuhan. Contohnya, ya Tuhanku, engkaulah tempat aku berserah. Contoh, kita gantikan. Ataupun contohnya, aku hendak jumpa engkau di Padang petang nanti. Itu kan rapat, kita rapat yang kawan kita lah, telefon dia ke, contohnya macam tu kan. Okay, yang ketiga, yang seterusnya, yang keempat kamu. Kamu ni juga kita ada hubungan rapat, ataupun kita menggunakan kamu tu kalau kita bercakap dengan orang yang lebih muda daripada usia kita lah. Contoh macam cikgu cakap dengan kamu. Okey, cikgu nak kamu buat kerja rumah muka surat ni macam ni. Ataupun cikgu nak kamu hantar semua tugasan ke mana-mana. Macam itulah macam tu. Jadi kita gunakan kamu ya. Dan yang seterusnya ialah tuanku. Tuanku ni kita guna ketika kita bercakap dengan sultan atau raja. Okey, contohnya tu patut menjunjung segala titah tuanku. Dan yang terakhir ialah ni kalian. Kalian ni digunakan semasa beberapa orang kita ajak bercakap. Lebih daripada seorang lah. Yang tadi tu anda, awak, engkau, kamu, tuanku tu seorang je. Yang kalian ni ramai. Contohnya, kalian hendak ke mana? Tanya Ali kepada kawan-kawannya. Baiklah murid-murid, sekarang kita masuk kata ganti nama diri yang ketiga. Okey. Kata ganti nama diri ketiga ni kita gunakan untuk menggantikan diri pihak ketiga. Orang yang kita cakapkan tu dia tak ada pun kat depan kita. Okey, dia berada di mana-mana tapi kita tengah bercakap tentang dia. Okey, perkataan untuk kata ganti nama diri ketiga ni seperti baginda. Okey, baginda ni kita gunakan untuk raja atau sultan sahaja. Okey, contoh ayatnya baginda sudah mangkat. Mangkat ni apa? Meninggal dunia ataupun baginda telah pun berhijrah. Okey. Yang kedua ialah beliau. Beliau ni kita gunakan untuk orang yang dihormati atau tokoh contohnya seperti untuk guru, untuk menteri, untuk pemimpin. Okey. Contohnya beliau ialah guru sekolah saya. Ataupun contohnya Perdana Menteri akan menyampaikan ucapan beliau dalam majlis tersebut. Jadi untuk orang yang dihormati. Kalau macam untuk kawan-kawan, kita tak boleh guna perkataan beliau. Tapi kalau untuk kawan-kawan, kita gunakan dia. Okey, dia ni merujuk kepada orang biasa ataupun orang ketiga yang umum. Contohnya, dia seorang yang rajin belajar. Ataupun ayat lain, Bahari tidak hadir ke sekolah kerana dia belum sihat. Faham Yang keempat ialah ia.
Ia ni pun merujuk kepada orang biasa secara umum. Ia juga merujuk untuk benda ataupun haiwan. Contohnya, kucing saya bernama Tompok. Ia mempunyai bulu yang putih dan halus. Contohlah, faham kan? Dan yang terakhir ialah mereka. Mereka ni untuk merujuk kepada pihak ketiga yang ramai dalam bilangan yang melebihi daripada seorang. Contohnya, mereka perlu mendapatkan nasihat daripada pihak yang lebih arif. Ataupun contoh lain, mereka telah memenangi pihak pingat emas dalam acara bola keranjang. Okey, sekarang kita masuk kepada kata ganti nama diri tanya. Kata ganti nama diri tanya ni digunakan untuk menanyakan manusia, binatang, benda, tempat dan bilangan. Okey. Biasanya ia perlu disertai dengan tanda soal pada penghujung ayat. Tapi kalaulah kata ganti nama diri tanya tu berada pada permulaan ayat, kata penegas atau partikel kah mestilah digunakan. Okey? Okey. Tapi kalau dia berada di hujung ayat, tak perlu guna. Okey. Kata ganti nama diri tanya ni seperti apa? Okey. Siapa untuk manusia, kalau apa tadi untuk benda dan binatang. Contohnya, apa nama kucing kamu? Okey, kalau untuk siapa, untuk manusia. Siapa nama kamu? Okey, kalau untuk mana, digunakan untuk tempat ataupun dan juga benda. Di mana rumah Jamal? Contohnya lah, rumah Jamal di mana? Contoh. Okey, boleh faham Yang terakhir sekali ialah kata ganti nama tunjuk. Kata ganti nama tunjuk ni perkataan yang kita gunakan untuk menunjukkan sesuatu, untuk tunjukkan benda, tempat, haiwan dan manusia. Ada 5 kata ganti nama tunjuk ni, iaitu ini, itu, sini, sana dan situ. Okey, ini dengan itu dia lebih umum, iaitu untuk perkara atau benda lah. Kalau ini, ia untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Contohnya, ini pen yang berwarna biru. Contoh, maksudnya kadang benda tu dekat sangat dengan kita. Okay. Kalau itu untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Tengok ayat ni. Contohnya, pulau itu kelihatan samar-samar sahaja jika dipandang dari sini. Maksud dia jauh tu. Kita tak apa nak nampak ke kan. Okey. Sini pula, sana dan situ untuk tempat. Okey, sini menunjukkan arah tempat yang dekat dengan kita. Okey, contohnya ayat ni. Cifi sila datang ke sini, kata Cikgu Liza kepada Cifi. Ataupun letakkan buku itu di sini. Maksudnya dekat sangat. Okay. Sana pula untuk menunjukkan arah tempat yang jauh. Okey. Contohnya, mereka selalu makan dan minum di sana, jauh tu kan. Okey. Ataupun di sana ada 4 buah rumah kosong. Okey. Di situ, okey, situ pula, maafkan cikgu. Situ pula untuk menunjukkan arah tempat yang agak jauh. Tapi masih boleh kita nampak lah. Contohnya, tanah di situ tidak sesuai untuk menanam pokok sawi. Contoh. Ataupun letakkan barangan yang dibeli itu di situ. Jauh sikit lah. Bukan dekat dengan awak. Okey. Moga penerangan cikgu ni dapat difahami. Okey. Sudah bagi penerangan tentang kata ganti nama diri, kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama tanya. Jadi aktiviti kita pada hari ini ialah kamu dikehendaki untuk membuka buku teks Bahasa Melayu tahun 5 muka surat 12. Baca, fahami dialog pada halaman tersebut. Kemudian kamu perlu melengkapkan dialog yang tertera dalam buku teks itu dengan kata ganti nama diri,
kata ganti nama tanya dan kata ganti nama tunjuk yang sesuai. Jawapan yang kamu masukkan hendaklah kamu gariskan. Kemudian setelah itu, kamu perlu menyalin dialog tersebut dengan lengkap ke dalam buku latihan. Pastikan dialog ditulis dengan format yang betul. Okey, tahu tak bagaimana cara untuk menulis dialog dengan format yang betul? Tahu ke tak? Okey, nanti dengar penerangan cikgu pada slide seterusnya. Okey. Baik, ini ialah penulisan dialog. Okey, kat mana cikgu dapatkan ni? Usaha kita bersama ada dalam buku teks dialog yang bahagian atas tu. Jadi cikgu tulis balik kat sini. Cikgu cuba perhatikan. Okey, ini nama watak. Okey, Afifi. Kemudian dia perlu ada dua titik bertindih. Kemudian kita tulislah. Ni kat cikgu dapatkan dalam buku teks lah ni. Dinesh, kita diberi watak sebagai panglima yang menjadi penduduk kampung siapa? Ini kata apa tadi? Nanti awak kena pasti. Dan nampak tak ini dua baris. Tak muat nak hujung nak penuhkan kat sini, dia ada di baris yang kedua. Bila kamu tulis baris yang kedua, jangan tulis apa-apa di bawah nama watak. Perasan tak yang cikgu tulis ni? Semua nama watak dia di bawah dia kosong. Kalau awak perlu tulis 2 baris atau 3 baris, kamu perlu bagi selari benda ni. Okey? Watak ni Afifi, Dinesh, Kaijun, Afifi. Semuanya perlu ada 2 noktah bertindih ni. Okey, yang ini. Nampak tak? Kemudian bila awak letakkan kata ganti nama ni, gariskanlah jawapan tu. Kalau macam cikgu warnakan supaya kamu lebih mudah untuk melihat. Okey, kamu, saya, ini, kita, sini, mana dan saya. Okey, dan nama-nama watak ni pula perlu ditulis dalam garisan buku latihan kamu. Bukan kat luar tulis dalam garisan. Kemudian samakan dia punya noktah bertindih ni. Okey, boleh faham tak? InsyaAllah ya. Okey, yang ini pula ialah dialog yang kedua iaitu seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Yang inilah yang kamu kena lengkapkan ni. Yang tadi tu dah ada jawapan ni. Cuba tengok dan juga watak yang terlibat ialah Temenggung, Sultan, Penghulu. Cuba tengok. Ini ada 3 baris kan yang cikgu tulis. Tapi cikgu tak tulis pun di bawah nama Temenggung ni. Itulah format ataupun cara penulisan dialog yang betul. Okey, cuba tengok Penghulu. Penghulu pun banyak dialog dia cakap kan. Tapi dekat Penghulu bawah ni, kita kosongkan. Antara watak ke watak pula, macam ni. Ampun tuanku, sembah patik harap diampun. Penghulu kampung Merbau datang menghadap tuanku untuk membuat aduan. Jadi Temenggung, lepas tu kita nak buat nama Sultan selang sebaris. Itu juga ialah format dia selang sebaris supaya kerja yang kamu buat lebih kemas. Jadi untuk penghulu ni ada berapa tempat kosong? 1, 2, 3, 4. Jadi isikan tempat kosong dan lengkapkan dialog ini dengan kata ganti nama yang tepat. Dengan apa yang cikgu telah terangkan tadi itulah. Okey. Jadi inilah tugasan kamu untuk minggu ini. Jadi tulis dialog ini dalam buku latihan masing-masing. Boleh gunakan buku yang berwarna biru. Okey, siapkan semua tugasan ini. Kemudian hantar hasil kerja anda kepada guru bahasa Melayu melalui akaun Google Classroom masing-masing. Dah banyak kali kan guna, jadi hantar ke tempat yang betul. Cikgu ucapkan selamat maju jaya, selamat menyiapkan tugasan yang diberikan sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.